Kisah perjuangan insan yang mengekspresikan barang buangan demi melestarikan khazanah alam. Tekad mengubah haluan kerjaya demi menjadi saudagar seni. Menikmati makan malam di restoran udara. Semuanya di Majalah 3 malam ini. Ini kisah mereka mencari dan menyelamat kayu-kayu yang terbuang. Kita tengok. Ini okey tak? Okey. Okey ni, tebal ni. Boleh. Okey, boleh lah. Sekejap. Perjuangannya demi mengekalkan kelestarian hutan agar tidak pupus. Saya actually ada 2 orang anak. Kalau saya tak buat something, kalau saya tak start buat atau tak membantu, nanti diorang ni bila diorang besar lagilah. Hutan pokok pun diorang maybe tak tahu. Saya cukup batu dulu kan? Tengok kalau ni jadi sampah lah. Reput ni apa semua lah. Kita ambil yang tebal tu lah. Yang ni lah. Kita old school lah. Kita macam terkejut lah pada kita dulu wastage. Tapi dia sekarang dia punya trend, dia pergi mana-mana, dia bawa dia punya kereta besar tu. Nampak aja pallet ke, dia berhenti dia pergi ambil, dia pergi atas sampah. Apa nak aku ni pergi atas sampah, ambil barang tu nampak. Siapa sangka perabot unik ini asalnya adalah kayu kayan yang terbiar. Namun, kreativiti dan inovasi pecinta sang alam mampu mengubah barangan buangan ini. Sungai Buloh, Selangor. Antara lokasi Haris Rizwan dan adik-adiknya mencari barangan buangan. Hari ini, misinya mencari dan mengutip kayu kayan dengan lebih banyak kerana permintaan perabot yang lebih meningkat. Mencari kayu terpakai di kawasan pembinaan, rutin yang telah dilakukan oleh Haris Rizwan sejak 2 tahun lalu. Malaysia ni kita ada banyak pembangunan, kita ada banyak construction area, kita ada banyak renovation area. So benda-benda ni dia menghasilkan waste yang banyak, sisa-sisa buangan yang banyak. Jadi salah satu benda yang kita fikir ialah apa yang kita boleh buat dengan benda-benda ni. Kita start dengan menggunakan pallet dengan besi-besi terpakai daripada construction site, daripada renovation site. Kita ambil dan kita upcycle atau kita perbaharui lah, menaik taraf daripada sampah kepada produk kan. Ataupun kalau ada pallet mana yang saya boleh ambil ke bang? Sebab saya nampak tepi-tepi ni ada je pallet 2-3 kan. So saya nak ambil tu je. Hampir sejam pencarian, ternyata banyak sisa buangan yang boleh diguna pakai. Namun hari ini, mereka mengutip kayu pallet untuk digunakan membuat perabot mesra alam. Ni kita boleh ambil. Yang ni pun kita boleh buat banyak benda ni. Macam ni besar ni biasa sebab dia orang buat electrical punya cabling. So ni biasa dibuang juga. Tapi kita hari ni tak cukup orang nak angkat, so nanti lain kali ke bila-bila kalau ni kita ambil lah. Kalau kayu tu daripada segi pemilihan
yang reput tak boleh guna lah. So bila kita dah ambil semua ni, nanti kita akan asingkan lah mana yang elok, mana tak elok, mana yang reput, mana ni. And then lepas tu kita baru tengok. Jadi dia punya cerita dia bukan semua boleh pakai lah. So mana yang boleh pakai, kita pakai. So yang sana pun boleh guna juga? Sana pun boleh guna. Kalau tak, dia jadi sampah je lah kat situ. Berusia 30 tahun, Harith adalah generasi kedua yang meneruskan perusahaan kilang perabot keluarganya yang diusahakan sejak 22 tahun lalu. Namun atas dasar minat, dia memperkenalkan konsep hijau dalam pembuatan perabot di kilang ini. Manakala pembelajaran mengenai teknik kayu banyak dipelajari daripada bapanya dan mengikuti kursus di kolej swasta. Selama ni pun, saya memang sentiasa pergi ke kilang ni lah. Bapa saya memang sentiasa bawa saya untuk ajar, untuk train. Lagi satu, memang saya personally, saya suka design. Jadi, saya selalu study through online, through kawan-kawan apa semua kan. Lepas tu, bila saya ada peluang dekat sini, bila saya kerja kat sini, saya tengok saya boleh eksperimen more. Jadi, saya start eksperimen, saya start buat research. Then after that, kita start to tengok macam ni kita boleh jual lah. Berbeza dengan kayu baharu, dia harus mengeluarkan paku-paku yang ada pada kayu pelet terpakai sebelum digunakan. Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tidak merosakkan kayu tersebut dan memudahkan proses pengetaman. Walaupun prosesnya leceh, tetapi Harith lebih mementingkan kelestarian alam semula jadi agar ia tidak pupus. Malaysia ni, kita punya rate of deforestation atau pembalakan hutan adalah antara paling tinggi tau dekat area Southeast Asia. And even at world level pun kita agak kronik lah. Jadi kita tengok macam mana kita boleh bantu dari segi mengurangkan kadar pembalakan. Jadi kita start perkenalkan pakai barang-barang ni lah. Sebelum ni ada juga orang buat, tapi cara dia buat tu macam kurang menarik perhatian lah. Macam sekarang ni, apa yang saya cuba buat ialah saya cuba buat supaya barang-barang ni walaupun dia terpakai tapi dia ada design, dia ada kualiti dia. Jadi orang ada rasa nak beli. Proses pengetaman adalah untuk menyelaraskan ketebalan pada kayu agar mudah digunakan. Namun, mampukah perabot kayu konsep hijau ini mencapai kualiti kehalusan pada permukaannya? Justeru, adakah ia mampu mendapat tempat di hati pelanggannya? Kalau saya dapat buat dengan jual 2 meja, saya dapat selamatkan 1 pokok. Kreatif dan inovatif, perjuangan Harith Rizwan dalam memperkenalkan konsep hijau demi melestarikan kehidupan alam semula jadi. Graduan kelulusan pengurusan ekonomi University of Nottingham, United Kingdom, belajar di luar negara merupakan platform dan peluang untuk mendapatkan ilham serta mempelajari seni kreatif negara 4 musim itu. Kilang ni kita banyak sentiasa kita buat R&D. So kita test, kita fail, kita try lagi, kita fail until kita dapat. Cita-cita kita ialah to be world class green interior solution provider. Hampir sejam melakukan proses pemotongan dan melekatkan kayu, kami difahamkan ia perlu dibiarkan semalaman agar gam dapat meresap dengan sekata dan lebih tahan lama. Proses pembuatannya agak lama, tetapi sebulan dia mampu menghasilkan 30 unit perabot dan bergantung kepada saiz serta rekaannya. Damansara, Selangor.
Syed Abdul Rahman antara pelanggan tetap Harith Rizwan yang turut menyokong dan menggunakan perabot konsep hijau ini. Beroperasi sejak 4 tahun lalu, hampir 90% dia menggunakan barangan terpakai di restorannya. Menurut Syed, perabot konsep hijau ini turut memberi pengalaman dan keselesaan seperti berada di rumah kepada pelanggannya. Nampak green ni kan? Berat tau, very nice. Berat. Saya rasa memang bagus untuk pakai barang-barang yang dah terpakai sebab kalau tak memang terbuang dan rugi saja. Macam ada kayu-kayu yang saya tak pakai, saya bagi dia buat. Memang digalakkan kalau boleh untuk pakai perabot ataupun bukan saja perabot, hiasan yang boleh recycle untuk selamatkan hutan lah, dan juga untuk mendapatkan rupa yang unik. Dekorasi dan perabot unik konsep hijau di restoran milik Syed bukan sahaja memberi keselesaan tetapi turut memberi kesedaran kepada pelanggan yang makan di sini. Malah ia turut memberi kesan positif kepada dirinya dalam membantu misi menyelamat hutan yang kian pupus. Mission kita ialah kita nak educate people tentang green material. Macam embrace green lifestyle. Maksudnya kita kena beli barang-barang yang green kan. Bagi contoh, kalau saya dapat buat dengan jual 2 meja, saya dapat selamatkan 1 pokok. So kalau dalam masa 1 tahun, saya dapat jual 1000 meja, for example. So kita dapat selamatkan 500 pokok. Okey, ikut kajian, 1 pokok dia boleh supply oksigen untuk a family of 4, untuk 4 orang. Jadi kalau kita dapat save 500 trees, kita boleh selamatkan bekalan oksigen untuk 2000 orang. Jadi kalau ada lagi banyak bisnes macam kita orang ni yang ke arah green, ke arah save trees apa semua ni, imagine lah skala kalau ada 10 company, maksudnya ada 20,000 orang punya oksigen kita dapat selamatkan kan. Lebih 2 dekad perusahaan kilang perabot milik keluarga Haris beroperasi. Jika sebelum ini, kilangnya lebih fokus dalam projek membuat perabot seperti kerusi dan meja di sekolah-sekolah kerajaan, namun sejak konsep hijau diperkenalkan, ia seolah langkah baharu dalam membuka peluang pasaran ke peringkat antarabangsa. When he came with that idea, I said that's fantastic, good. You dah nampak, tapi mak tak tahu apa pasal benda ni. So that's why he went on his own. Dia pergi search semua, dia buat research semua lah. Alhamdulillah, I'm to this level and I'm very happy with what he's done. Cuma belum level nak dapat commercialize kan lagi. Because volume belum ada, and then orang pun awareness dah start ada lah, tetapi belum hebat sampai orang just want to buy. Orang tanya harga, all these things lah. Hampir 2 tahun perabot konsep hijau diperkenalkan, usahanya berterusan dengan memberi kesedaran dan mencari pasaran melalui pameran. Mengubah perspektif masyarakat bukan mudah, namun sokongan keluarga adalah penyuntik semangat untuk Haris meneruskan perjuangan konsep hijau ini. So sama, kalau kita buat tak kisah pakai kayu baru pun dia tak ada isu. Isu dia waste tu yang lebih-lebih tu apa kita buat. Kalau kita buang kita dah membazir kan. Benda tu as long as dia elok and dia ni ada cara nak pakai dia. Sekarang sampai habuk kayu tu pun saya tak bagi dia buang. Kita pun macam wow, kita pun macam nak buat macam kita old school lah. Kita macam terkejut lah pada kita dulu wastage. Tapi dia sekarang dia punya trend, dia pergi mana-mana, dia bawa dia punya kereta besar tu. Nampak aja pallet ke, dia berhenti dia pergi ambil, dia pergi atas sampah. Apa nak aku ni pergi atas sampah, ambil barang tu nampak. That's what he's doing now. And then lepas tu dia balik, dia bawa benda, different time, dia kata, sure bawa makan ni tak ada kan anak. Kita takut, because dia orang buang.
So dia kata, kita tahu lah mak ada prosesnya, the process is quite lengthy lah, and he's trying to go for all green process juga along the way. So that, to me, that is excellent. I memang suka that idea, dia minat benda tu, because that is the trend of the future. Bersyukurlah kerana mak bapak saya support lah benda ni, sebab dia nampak pun memang kita kena bergerak ke arah tu. In the future pun tak lama lagi orang akan bergerak ke arah tu. Jadi kita kena be the first lah, pioneer untuk dalam industri hijau ni kan. Kat Malaysia ni we are still in an infancy stage. Market kita still kecil and produk kita pun still tak banyak. So we plan to masuk now. Jadi my family and even my brothers apa pun semua dia support. So diorang pun seronok sebab benda ni benda baru kan. Era revolusi zaman dan pemodenan, kilang perabotnya juga tidak ketinggalan dalam menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi dari Jerman. Lantas, ia membantu mempertingkatkan pengeluaran perabot dan mutu kualiti pekerjanya. Sejak diperkenalkan pada 2013, hampir 20 syarikat yang menggunakan khidmat perabot konsep hijau ini. Rata-rata pelanggannya adalah pemilik restoran yang ingin memberi kelainan pada sentuhan rekaan restoran mereka. Setelah semalaman dikeringkan, ternyata hasilnya menakjubkan. So basically kita dah proses semua tu. Yang paling penting sekali bahagian finishing ni lah. Finishing ni yang membezakan sama ada produk tu elok ke tak, berapa harga nak jual, dari segi kekemasan dan dari segi kualiti pembuatan dia lah. Kalau kita tengok daripada tadi, daripada hari tu kan, daripada yang buruk tu, sekarang dia dah jadi sangat presentable lah kan. So tengok macam kalau Tapak ni pun buat barang pakai juga. Ya betul. Tapak dia ni kita pakai besi daripada construction site yang dia dah ada lebih-lebih atau yang dia dah letak lama. So kita either beli atau kita ambil lah, kita tanya, kita clearkan. And then kita buat lah, kita kena gosok balik. Kerja dia pun sama leceh juga. Kita kena buka, kena gosok balik cat dia, kita kena welding balik apa semua. Tapi dia punya hasil dia kita dapat tengok lah. Kami difahamkan corak pada permukaan kayu pelet terbuang turut dikekalkan seperti asal kerana ia adalah seni dan mempunyai nilai tersendiri. Varnis digunakan bagi melindungi permukaan meja ini agar tidak rosak. Walaupun konsep hijaunya mula diterima masyarakat, usaha dan proses pembelajaran perlu diteruskan bagi meningkatkan kreativitinya agar mempertingkatkan penggunaan kayu terpakai. Saya actually ada 2 orang anak. Satu 4 tahun, satu lagi dalam 3 bulan. So kalau saya tak buat something, kalau saya tak start buat atau tak membantu, nanti diorang ni bila diorang besar lagilah. Hutan pokok pun diorang maybe tak tahu. And mungkin dia punya situasi sangat membimbangkan. Sangat panas. Lepas tu kalau contohnya kalau pertanian affected, maksudnya makanan kurang, binatang kurang, banyak benda. So benda ni, benda yang kita boleh experience, diorang tak boleh experience. So perlunya benda ni untuk kesinambungan kita punya generasi seterusnya lah. Bukan untuk kita mungkin tak rasa benda tu. Tapi seterusnya, generasi seterusnya. I suka anak I kreatif. I suka dia inovatif. So kita suka staff kita ada idea baru. So when my son has his idea and dia kata dia akan buat semua, lagi kita suka, nanti kita nampak result dia. Kecil makin dia makin confident. Okay. So I memang tak tangan from day one. I thought it was a good idea. Kitar semula sebagai mata pencarian. Itu konsep asas yang diperjuangkan oleh Haris Rizwan. Dan setakat ini, apa yang diusahakannya berhasil. Mengekspresikan barang buangan mampu mencipta nilai lebih lumayan dalam melestarikan khazanah alam.
art saya ni sebagai medium. Just a medium untuk kita express, untuk saya express pendapat saya, kemarahan saya, perasaan saya. Orang kata setiap hasil karya seni itu hanya mampu difahami oleh mereka yang benar-benar berjiwa halus, artistik. Fuad Saleh, bekas jurutera, manakala Azhar Ahmad pemegang ijazah biologi kimia. Mereka meninggalkan kerjaya asal demi memperjuangkan keistimewaan pelukis tempatan. So kita punya target pun memang kita nak bawa benda ni bukan setakat di Malaysia saja, antarabangsa. Jadi kita memang feel yang benda ni kita tak boleh buat part-time. Bukan main-main lah. Jadi kita tekad untuk take this as kita punya next career path lah. Memang tukar habis. People always say when you get older, it's not about you regret about things that you have done, but the things that you did not do. So kita decide, okay, let's give it a shot and see how it goes. Kuang, Selangor. Di sini rumah kedua bagi Hamir Soib. Berusia 46 tahun, dia merupakan pelukis sosiopolitik Malaysia yang terkenal. Segala cetusan rasa dan luahan hatinya terhadap isu yang berlaku di sekeliling diterjemahkan melalui hasil karyanya. Lebih 25 tahun, Hamir memperjuangkan karya seninya sebagai perkongsian bersama dengan mereka yang menghargai seni. Dan bagi saya, art saya ni sebagai medium. Just a medium untuk kita express, untuk saya express pendapat saya, kemarahan saya, perasaan saya. So jadi kita ada tempat untuk meluahkan. Jadi sebagai artis saya rasa saya tak berupaya untuk bercakap di luar sana siapa nak dengar, tapi mungkin dengan lukisan tu orang akan mendengar apa yang saya cuba cakap. Hasil karyanya yang begitu halus dalam menyampaikan mesej menjadikan dia antara pelukis tempatan yang menjadi bualan dan rebutan pihak galeri untuk mempamerkan hasil kerjanya. Intermark Mall, Kuala Lumpur. Di sini terletaknya galeri Art Cube, galeri yang diusahakan oleh Fuad dan Azhar. Menukar haluan kerjaya daripada seorang jurutera elektrik dan elektronik kepada pengusaha galeri seni adalah sesuatu yang tidak pernah terjangka oleh Fuad. Namun selepas 11 tahun pengalamannya dalam bidang itu, hatinya terpanggil untuk melakukan perubahan. Perubahan bukan sahaja kepada dirinya, bahkan kepada industri seni kreatif negara. Kita pergi ke satu pameran Arca. Daripada situ kita tengok, kita sedar yang artis-artis Malaysia ni ada seni yang kesenian tu memang taraf antarabangsa lah. Jadi dari segi situ kita dah bertambah minat kepada Malaysian punya art, especially contemporary. Kita ada mendengar daripada kerajaan bahawa dia orang ada dana iaitu pinjaman perniagaan daripada My Creative Ventures ni Berhad. Jadi kita pun cuba untuk dapatkan pinjaman perniagaan tu. So bila kita dapat tu dan kita rasa sebab pinjaman itu adalah untuk menaikkan taraf industri kreatif negara. 2 tahun beroperasi, Art Cube umpama galeri eksklusif yang memperlihatkan hasil karya seni kontemporari pelukis tempatan yang bertaraf antarabangsa. Terkini di galeri Art Cube ini sedang mempamerkan pameran solo oleh seorang pelukis tanah air yang cukup terkenal, iaitu Muhammad Nur Mahmud yang berasal dari Kelantan. Dan bila bercakap mengenai anak Kelantan, hasil karyanya juga digabungkan teknik batik, ukiran kayu dan juga kaligrafi yang cukup sinonim dengan negeri Kelantan itu sendiri. Dan apabila saya masuk ke galeri ini, saya difahamkan pastinya harganya melebihi RM10,000. Ini harga bagi sebuah hasil karyanya, harganya RM12,720. Dan apabila terlihat penanda yang berwarna oranye ini, bermakna ianya telah pun dimiliki oleh insan seni yang sangat menghargai hasil karyanya. Harga bukanlah isu bagi pencinta seni yang begitu menghargai hasil karya pelukis tempatan. Lebih utama ialah kualiti karya itu
dan mereka yang benar-benar memahaminya saja yang tidak berbelah bahagi. I must admit, sebelum saya tahu pasal art scene, sebelum saya tahu pasal art, saya pun ada juga dulu-dulu yang fikir kalau you are a master artist, you know, kalau you memang buat your masterpiece ataupun bila you dah ada nama, kita cakap wah artis ni dia conteng je dah harga berjuta, which is not the case. So painting ni dia punya artwork ni dia ada knowledge dia. Dia ada sebab kenapa that painting is regard dia punya in terms of dia punya value. Jadi apa relevance dia tu, macam mana kita nak set the right kind of harga apa semua tu ada dia punya science actually. Kuang, Selangor. Hamir Soib merupakan antara 5 orang pelukis tempatan yang terpilih dan diletakkan di bawah tanggungjawab ArtCube. Bermakna Hamir tidak mempunyai masalah kewangan bulanan untuk menghasilkan karya. Hamir bakal melangsungkan pameran solonya pada September nanti di ArtCube. Ini tugas biasa buat Fuad dan Azhar untuk turun padang bagi memahami setiap maksud yang ingin disampaikan oleh pelukis melalui hasil kerja mereka. Progres yang paling baru. So, dah ada mula ada gap tu dah nampak. So, ada 1, 2, 3, 4 tone. 4 tone kan? Sekarang ada 4 tone kat sini. Sebelah sini pun sama benda. Dia dah belum disinkronaskan. Minggu lepas kita tak nampak lagi yang ni. Between these two layers ni kan. Sekarang lagi jelas. So, ini consider final stage. Kebanyakannya galeri membuat persembahan ataupun buat show just one off. That's it, dia akan pergi, dia akan cari artis lain. So dia buat ni, dia tak boleh jual, ambil yang boleh jual. So ini permasalahan yang biasa berlaku di Malaysia atau di mana-mana saja. Tapi untuk ArtCube, maksud dia kami ada persefahaman di situ mengatakan bahawa artis perlukan fund untuk bergerak. So sebelum buat solo, there is a fund untuk artis ni. So dia akan jaga, dia akan menguruskan artis tu. So semua jadi mudah. So artis just fokus kepada production. So tak ada lagi alasan duit tak ada or whatsoever yang lousy bagi saya, macam membantutkan proses tu. Fuad dan Azhar, insan yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap lukisan yang dipamerkan di galeri terjual. Kalau tengok ini pun sudah mula halus. Detailing dah makin nampak. Sistem yang diceritakan oleh Hamir tu sebenarnya bukannya kita yang cipta. Benda ni dah biasa dipraktikkan di luar, tapi sebab perkembangan seni, dunia seni tanah air ni dia slow sikit. Jadi bila kita tengok ada peluang, jadi kita approach artis macam Hamir yang kita rasa relevan, cakap okey, kita nak you sebagai artis, you punya specialty, kemahiran you ialah melukis. Jadi melukis apa yang you rasa. Sebab sebelum ni sistem dia, artis kena siapkan karya, hantar kepada galeri, galeri akan cuba untuk jual, baru artis dapat duit. Jadi untuk proses tu biasanya kalau kata dulu orang artis akan try to do something yang senang nak jual, so that benda tu untuk ialah kita semua artis pun macam orang biasa, berkeluarga, nak kena menyara kehidupan apa semua tu. Jadi bila kita masuk dan kita rasa I think there is a bigger picture. I want you to focus and do some seminal work. Seminal work tu maknanya work yang memang betul-betul bercerita tentang kehidupan lokal, apa yang permasalahan ataupun apa yang positif, yang apa yang dia nak lahirkan, dia nak luahkan. Ini macam lebih pribadi berkenaan dengan kalau kita tengok Malaysian society. Kita dididik dengan that we life. Pemahaman dan ilmu bagi sesebuah lukisan yang dihasilkan oleh pelukis perlu dikuasai oleh Fuad dan Azhar. Penguasaan ini kemudiannya perlu dikongsi melalui penulisan seni yang dibukukan bagi rujukan membantu pengumpul memilih lukisan yang mereka minati. Lazimnya, buku ini dibuat setiap kali akan berlangsungnya pameran solo seseorang pelukis itu. Kita ni developing economy Malaysia, dan art scene also is a developing market. So banyak lagi benda-benda yang perlu untuk kita contribute untuk make sure dia lebih berjaya. Tapi bila kita tengok dan kita test and then tengok actually banyak sambutan yang nak that kind of one of a kind punya painting especially.
our role as a gallery is to then to go and get these guys to come back and reinvest dalam kita punya cultural development. So why is that important? Because in terms of kalau kita tengok kat luar sana, for example, Deutsche Bank has got the world's largest collection. So dekat sini kita tak nampak benda tu lagi. So kita nak encourage juga corporate players to come in and support the development of Malaysia punya culture lah. Tugas saudagar seni seperti Fuad dan Azhar tidak ramai yang mengetahui. Namun, peranan individu seperti mereka diperlukan bagi memastikan hasil karya pelukis tempatan dihargai sehingga ke peringkat antarabangsa. Setelah berada lebih daripada 40 buah negara, kini Dining in the Sky berada di Malaysia. Sekarang saya berada di sini untuk berkongsi dengan anda pengalaman berada di atas sana. Menara Kuala Lumpur. Kurang dalam tempoh 3 jam, sebuah acara makan malam akan berlangsung di sini. Setiap waktu diisi dengan pemerhatian teliti oleh kru bertugas. Mereka bergabung tenaga bagi memastikan kelancaran acara lewat petang ini. Ia merekod satu lagi acara makan malam unik, tidak hanya di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Good evening. Hari ini kita special sikit sebab hari ini ada 3 things to take note, okay? Number 1, hari ini ada 2 orang vegetarian untuk hari ini punya guest. So, standby jugalah. Kalau hujan, as usual lah. Try to delay ke apa. 4 jam sebelum acara bermula, selaku ketua projek, Arvin Randava terlibat sepenuhnya bagi memantau projek ini. Sejak seminggu lalu, tugasan ini merupakan rutin buatnya dan 9 kru yang lain. Kita selalu nak bawa benda baru kat Malaysia ni. Konsert dah banyak kan kat Malaysia, kita pun dah buat banyak jenis konsert. So kita actually research. Kita pergi online, kita research apa ada aktiviti kat luar negara, event-event yang ada kat luar negara yang orang Malaysia belum dapat rasa lagi. So kita pun find out, kita pergi kat situ, kita experience, terus sign deal. Benda ni kita rasa memang orang Malaysia akan suka lah. Kita punya waiting list ada 18,000 orang. As of today ada 18,000 orang yang tengah waiting list, and semakin hari semakin the list is growing. Let's put some drinks there lah. So alright. Sebab benda ni bukan benda baru. Dia dah dekat market untuk 10 tahun. Dia dah ada track record dia. Dia dibuat kat negara Belgium. So dia ada safety certificate daripada Europe. So in that sense dia memang safe. Dinner in the Sky diperkenalkan buat pertama kalinya di Belgium pada tahun 2007. Setelah menerima sambutan yang memberangsangkan, ia mula dibawa masuk ke beberapa buah negara. Sehingga kini, sebanyak 48 buah negara telah terlibat dalam penganjuran acara ini. Ia kini menjadi antara restoran paling unik di dunia. Reputasi baik acara tahunan ini kini diteruskan di Malaysia. Petugas teknikal yang mengendalikan dek restoran ini cukup mahir setelah melalui beberapa siri latihan. Rafiq Rashid atau Mesra disapa Bob menggalas tanggungjawab yang besar. Actually, kita main dinner start pukul 6.30. Saya pukul 6, saya dah start untuk boarding, macam flight. Let's say macam everything macam flight. Boarding, saya akan panggil setiap dua untuk seated. Then we start, finish until 22 lah. Setiap hari saya akan buat checklist. So dari segi setiap shackle ni, semua ada checklist. And crane also, saya kena buat checklist sebelum benda ni kita operate kan. Aspek keselamatan menjadi keutamaan petugas ini. Bob akan memastikan setiap aset keselamatan berada di kedudukannya sebelum kru makanan mengambil alih tugasan. Tempat duduk beserta aksesori dek ini diterbangkan khas dari Belgium. Ia memiliki kualiti terbaik dengan pemasangan tali keledar dari 2 arah dan alat sokongan di bawah setiap tempat duduk. Bucket ni senang untuk orang macam dia kata grip lah. Dia tak boleh bergerak apa semua. Kan kalau seat biasa kita boleh elak sini, seat ni tak ada. Ni straight duduk baring, memang grip terus.
Setelah berada lebih daripada 40 buah negara, kini Dining in the Sky berada di Malaysia. Sekarang saya berada di sini untuk berkongsi dengan anda pengalaman berada di atas sana setinggi 50 meter daripada aras bawah. Kru Majalah 3 diberi peluang menyertai sesi eksklusif restoran udara ini. So, tali pinggang keselamatan juga dipakai kepada setiap pelanggan yang datang ke sini. Dan dah cukup selesa. Ready. Perjalanan dek bergerak mengambil masa kira-kira 5 minit untuk tiba di aras ketinggian yang telah ditetapkan. Saya dah pun berada di kedudukan 150 kaki daripada kedudukan bawah. Boleh saya katakan memang tinggi lah ya. 150 kaki memang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau tengok ke bawah memang rasa gerun jugalah. Di bahagian tengah platform ini, terdapat ruang kecil yang menempatkan tukang masak bagi tujuan penyediaan makanan. Meskipun pergerakan terhad, namun itu bukanlah alasan untuk mereka menyediakan perkhidmatan terbaik. So let's commence our journey with our very first course, which is hoisin, smoked duck breast, passion fruit drops and bean sprout salad. Ladies and gentlemen, bon appetit. Ini antara hidangan, salah satu daripada 5 hidangan yang disajikan di atas ini. Saya akan makanlah sambil menikmati pemandangan yang cukup indah. Chef Mark Perry merupakan chef yang ditugaskan di dalam restoran unik ini. Selain menyediakan hidangan, dia turut berperanan untuk menghiburkan pelanggan di tempat duduk mereka. To talk to them, they love the food. It's international set, and of course I can explain them how we created this menu, why did we choose those kind of dishes, and so on. It's a very good and unique experience. Sepanjang berada di atas, 5 jenis hidangan akan disajikan. Berbekalkan pengalaman lebih 30 tahun di dalam bidang kulineri, Chef Mark menghidangkan makanan kelas pertama. Do you have any chef that working together with you? I have normally one assistant chef with me and one F&B attendant who is serving the beverage, and the assistant chef assisting me, of course, with the plate up and with the cooking. Up here comes a bit of different logistics because we need to move the food up here. I have a very small kitchen setup, as you can see in my background. I need to have everything organized. We need to work very carefully and clean that everything is nicely tidy and organized and well thought through. But then everything works well. Hidangan pencuci mulut restoran udara ini nyata meninggalkan memori yang indah buat kami. Sebaik dilancarkan sekitar bulan Julai lalu, tempat telah habis ditempah hanya dalam tempoh kurang 48 jam. Malah beberapa golongan VVIP, selebriti, atlet dan pelbagai latar belakang turut merebut peluang keemasan ini. Jam 6.30 petang. Pelanggan yang telah membuat tempahan awal mula hadir. Untuk merasai pengalaman istimewa ini, bayaran sebanyak RM599 seorang dikenakan. Selain rakyat Malaysia, pelancong dari luar negara turut hadir memeriahkan acara tahunan ini. Wayne Pang dan isterinya Sherry Cho datang dari Singapura semata-mata untuk merasai pengalaman ini. Pasangan yang baru berkahwin ini gemar mencuba restoran unik. Oleh kerana itu, sebaik mendapat tahu mengenai acara ini di Facebook, dia terus membuat tempahan. First go up is quite scary, but after a while it's okay. Yeah, quite excited. Sebaik 22 tempat duduk diisi, dek restoran dinaikkan tepat jam 6.30 petang dengan menggunakan crane cable. Bagi petugas, mereka perlu sentiasa memantau kedudukan dan keselamatan pelanggan.
Ini bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku jika dek sudah dinaikkan. I pernah ada satu je lah setakat ni. Dia memang, bila dia stres, mula-mula dia memang confident, dia datang. Bila saya dah bellkan dia macam dah tak confident, dia takut. And dia kata dia gayat dengan tinggi. So, we tanya dia, are you okay sir? Dia cakap, no, I'm not okay. Then, you sure you want to stay launch? Then kita rehatkan dia kat launch je lah, launch kita. Sambil menikmati makanan, pelanggan juga dapat menikmati pemandangan indah Kuala Lumpur di waktu malam. Setelah berada kira-kira 1 jam di udara, dek kembali diturunkan. Restoran udara ini memberi pengalaman berbeza dan menyeronokkan buat pelanggan. Bagi Wen Pang, ia hadiah paling istimewa buat perkahwinannya. Never tried before skydiving, so we are eating on the ground, always on the restaurant. So we just come, give her a surprise. Yes. We enjoy ourselves. Enjoy ourselves. Can I have seat number 30 and go there first? Alright, sure. Alright. Enjoy your dinner. Kira-kira 1 jam kemudian, Abdul Azim Ahmad dan Khalizah Khamis turut berkesempatan merasai pengalaman ini. Something for her birthday surprise actually. Yeah. About the experience. Bukan lagi sangat lah. Biasanya dia punya experience tu. Makan kat atas. Okay, thank you. Dalam sehari, kira-kira 66 orang berpeluang menikmati hidangan restoran udara ini. Ia dijalankan secara 3 hingga 5 sesi dengan membawa 22 orang dalam satu-satu masa. Jam 10 malam, ini merupakan trip terakhir untuk hari ini. Hidangan makanan dan hiburan ternyata memberi kepuasan kepada pelanggan yang hadir. Dinner in the Sky membawa satu lagi rangkaian restoran unik dunia ke Malaysia. Inisiatif daripada rakyat Malaysia bagi menjayakan penganjuran acara ini wajar diberikan pujian. Ia bukan saja membawa tarikan baharu pelancongan, malah ia membuka cita rasa unik rakyat Malaysia di dalam hidangan makanan.